Tuan-tuan, orang lelaki, saya kan selalu orang lelaki memang kalau luah masalah, isi saya ni suka menjawab lah Ustazah. Isi saya tak hormat saya lah. Saya tanya macam mana hubungan encik dengan Allah. Kalau tak hormat betul-betul kepada Allah, jangan haraplah isteri akan hormat. Kalau betul-betul tak sujud, tunduk kepada Allah, susah kita nak tundukkan hati orang yang kita sayang. Suami, anak-anak, isteri, orang yang terdekat. Sebab hati tu yang pegang bukan kita. Walaupun kita masak sedap-sedap, ingat boleh tawan hati dia lah. Pakai lawa-lawa, cantik-cantik. Awak ni dapat isi cantik macam saya pun, awak boleh lagi. Contoh kan. Sebab semua tu sementara. Yang kekal hanyalah Allah. Allah boleh beri kasih sayang tu kalau kekal, boleh kekal lama. 20 tahun pun rasa macam gebu-gebu, rasa macam syok. Pegang tangan rasa nikmat. Sebab yang memiliki cinta, Allah ya wadud. Allah yang memiliki cinta. Tapi ramai orang menagih cinta dengan manusia. Memang kita nak cinta suami, saya pun nak. Cinta anak-anak, anak-anak kita sayang. Balik sekolah, kalau anak tak cari kita, something wrong. Balik sekolah kan, dia terus depan TV. Hati dia, dalam hati dia hiburan. Kita soalannya tak tahu seorang ibu duduk mana dalam hati. Kalau anak saya balik, tak cari saya kata, Imran, Sofwan, tak cari Umi, tak salam Umi, tak peluk Umi dulu. Memang saya akan tertanya soalan tu dan saya akan tanya kenapa dia tak cari, adakah kita bukan orang yang penting? Ingat tak kalau orang dulu kan balik rumah je cari mak dulu. Mak mana? Cari kat dapur. Dah jumpa mak, okey, baru buat benda lain. Kalau isteri balik, cari siapa dulu? Cari tak suami? Suami cari tak isteri? Laju toh. Dia buat apa? Main game ataupun balik duduk atas sofa sambung tengok telefon ataupun sambung tengok bola. Dah lah kalah 4-0. Berapa kali ulang untuk tengok. Contoh kan. Apa-apalah kadang-kadang tu baca gosip ke apa ke. Maksudnya kalaulah dalam rumah tangga kita, bila balik kerja, contoh kita kat tempat kerja, kita cari apa dulu? Masuk lepas paskat ataupun tamrin, cari apa? Cari bos. Terbaik ni. Mana bos kat sini? Bos ada? Ada ni. Adalah bos ni kan kat sini kan. Yang grade 41, 48, 51. Subhanallah. Okey. Jadi nak sebut contoh kan. Kita sebut dekat office kita cari kawan. Mungkin cari tempat duduk, cari kawan dulu. Ada kawan yang kita baik kan. Jadi kalau kawan tu ni dah jumpa kawan tu okey lah. Mesti ada klik-klik masuk mana yang kita selesa. Tapi balik rumah sekarang ni ramai mana orang tak rasa rumah itu adalah kehidupan dia. Rumah tu adalah tempat tidur, tempat makan, tempat rehat. Tu je. Dia macam tak ada hubungan dengan ahli rumah dan sebagainya. Kita bila balik rumah, kalau kita first, ialah kita seorang-seorang. Tapi kalau ada anak, mungkin cari anak dulu, peluk anak dulu, cium anak dulu. Mesti kena ada bonding tu dulu. Lepas tu, kalau ada suami, cari suami dulu. Suami pula bila balik, letak je beg, apa semua, cari isteri dulu. Salam, lepas tu peluk dulu. Ya Allah. Kalau buat rutin tu hari-hari pun, kita akan rasa sampai satu ketika, kita tak sabar nak balik. Sebab apa? Nak peluk tu. Nak salam tu. Subhanallah. Kalau saya balik awal, anak-anak dah ada, kita dah kutip semua anak-anak. Dah ambil anak 5 orang sekolah kan. Sekolah tempat asing-asing. Dah ada. Nampak je, kalau kita nampak suami balik, anak-anak kena ready. Ayah dah sampai tu, okey semua buat-buat gembira. Ya kadang-kadang tu dia dah leka tengok TV contoh kan, dia dah main kata, Abi dah balik, cepat-cepat tunggu depan pintu. Yang biasa akan keluar, sampai keluar nak sambut Abi yang kecil setahun lebih tu. Yang memang tak faham lagi erti ni, tak pandai buat hal sendiri lagi. Yang ni pure betul-betul rindu pada mak ayahan. Betul tak yang kecil setahun lebih 2 tahun. Tapi bila kita sendiri melakukan kesilapan, kita yang memberikan anak ni sayang lebih daripada diri kita. Sayang TV, sayang telefon, sayang mainan, sayang game, sayang Beyblade. Anak saya Beyblade tu bawa ke mana-mana. Budak lelaki kan, ada 2 orang lelaki. Saya ajak dia, jom ikut Umi pergi masjid. Sebab Umi ada ceramah. Tak nak lah Umi ni. Sial lah Umi ni. Tapi sejak ada Beyblade, dia pula tanya, Umi malam ni masjid besar ke masjid kecil? Saya bila bawa Beyblade tu kan,
ada kawan-kawan kat sana. Dia kata mesti boleh bertanding dengan orang kat sana. Jadi dia pula, saya kata tak apalah. Lepas tu dia buat kesimpulan, Umi, Beyblade ni boleh merapatkan ukhuwah. Yang darjah 2 tu. Sebab kita tak kenal pun sama yang lain, tapi boleh main sama-sama. Kita tak gaduh. Kita ni boleh dapat ukhuwah. Masjid mana pula esok? Macam tu kan. Subhanallah. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalau tuan-tuan balik, puan-puan balik, anak tak cari, anak dekat rumah tak cari, something wrong. Maksudnya tak ada hubungan yang rapat dengan anak. Saya pun biasa kat melalui keadaan tu. Saya akan rasa, silap saya sebab balik saya tak cari anak saya, tak salam, tak peluk, tak tanya dia. Belajar macam mana? Okey tak hari ni? Benda ni kalau kita biarkan jurang ni semakin lebar, bukan makin rapat. Makin lebar, makin lebar. Masuk sekolah menengah, dia boleh naik duduk dalam bilik. Betul tak? Kadang mak tak sedar, ada dalam bilik. Dah turun makan, masuk bilik. Sebab kita dah bina tembok ni daripada kecil. Subhanallah. Jadi bila ayah pula balik awal, mak balik, mak balik tu. Sebab kami memang dah buat deal macam tu. Kalaulah saya sampai sebab nampak cermin, tapi kalau tak ada anak yang keluar tolong bawa beg ke apa ke semua, memang kena buat muhasabah. Mungkin sebab ada kesilapan mana. Nampak tak Umi balik, apa yang patut dibuat? Umi balik, seorang dua keluar, mungkin tolong ambil barang ataupun apa-apa. Bila Umi duduk, maksudnya benda ni perlu dilatih. Anak perlu dilatih dengan tabiat-tabiat saling tolong-menolong dan kasih sayang sesama kita. Ini tak. Kadang kita tak ajarkan anak kita. Kalau Umi balik, tanyalah Umi nak air ke? Lepas tu bila balik dia tak tanya. Lupa ke nak tanya Umi nak air? Lupa Umi nak air ke? Tak apalah budak-budak. Tapi lama-lama dia terbiasa. Kadang dia dah siap. Umi nak air Milo, Umi nak ni. Kata, ya Allah, kita jangan nak harap tanpa kita ajar anak tu. Tapi bila dah ajar, rutin tu dia akan buat. Kita akan rasa seronok. Lepas tu sekali-sekala dia pula baik lambat. Nak air ke Umi buatkan? Dia memang terharu sungguh lah. Nak air Milo? Nak ni Umi buat. Tak apa Umi, tak apa. Buat sendiri. Tak apa Umi buat. Jadi bila kita balik, dia pula berlumba. Umi nak air. Kadang menangis sebab apa? Yang ni sampaikan air dulu. Air kosong je pun. Kan berlari tu separuh air tinggal. Tapi subhanallah benda tu, anak-anak ni Allah dah sebut, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak ni lahir fitrah. Fitrah dia apa? Kasih sayang, nak perhatian, rindu. Itu fitrah. Masa kita tengok dia setahun 2 tahun lebih, fa abawahu an yuhwidani aw nasirani aw majisani. Ibu bapanya akan ubah anak tu. Jadi pentingkan diri, jadi sombong, jadi tak fikir pasal mak ayah sebab kita pun tak tahu, tak ambil berat pasal dia dan sebagainya. Allahu akbar. Okey, kita tengok. Kita nak bahagia, nak berjaya, selesa, kaya, semua ni kita nak. Tapi hidup kita lebih banyak ini. Gagal, sukar, tekanan, konflik, tak dihargai, dizalimi, tikam belakang, kutu, umpat, khianat, dimarah, maruah, dipijak, hina, maki, semualah. Betul tak? Tapi inilah yang menguatkan diri kita. Pada sebatang pokok ini akar. Bila akar kita kuat, banyak ujian kita hadapi, datang ribut, taufan pun pokok tu tetap teguh. Sebab itu sebuah rumah tangga yang bahagia bukan tak ada masalah. Bahkan mungkin lebih banyak masalah. Tapi bagaimana mereka menguruskan masalah tu yang menentukan. Kalau kita tengok kau ni macam happy, macam tak ada masalah. Subhanallah. Sebab apa? Mereka berjaya menguruskan masalah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut melalui hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ini bukan kata-kata motivasi ni, ini hadis Nabi. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Firman Allah nombor 1, memang tak ragu. Yang kedua, hadis Nabi, hadis yang sahih. Hadis Nabi ni, Nabi Muhammad yang kata, itu wahyu daripada Allah juga. Ini bukan janji manusia, bukan janji seorang isteri ke seorang suami ke. Ini janji seorang Nabi, ini janji Allah. Allah janji, Allah sebut ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada depan kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong dengan Allah, kamu perlu pertolongan, minta saja dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu perlu apa-apa, minta saja dengan Allah. Sebab itu, Masya Allah, datanglah apa jua masalah kan. Suami, isteri, rizki, masalah apa-apa,
Cuma kita kena tanya diri kita, macam mana hubungan kita dengan Allah? Kita jaga tak? Mesti ada sesuatu yang kita abaikan. Mungkin salat, mungkin puasa, mungkin zakat, mungkin Al-Quran. Ada sesuatu hubungan kita, komunikasi dengan Allah dengan bermasalah, kita tak jaga hak Allah, akhirnya kita terabai. Na'udzubillah min zalik. Kalau Allah ada, semuanya ada. Kalau Allah ada dalam hati kita, semua settle. Tapi kalau Allah tak ada, semua jadi masalah, walaupun kecil. Benda tak masalah pun jadi masalah. Bila Allah tidak ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati kita sekarang? Suami, anak-anak, makhluk. Makhluk banyak. Kerja, duit. Memanglah duit. Ni kan tengah slow-slow ni kan. Jadi slow. Jalan pun slow. Tekan minyak pun slow. Isi minyak tu kan goncang ambil. Tengah-tengah sesak ujung-ujung bulan kan. Dapat je duit. Oh segar. Jalan pun tegak. Senyum. Bahagia. Sebab apa? Ramai mana yang menyembah duit hidup. Bila duit banyak, rasa bahagia, rasa tenang, rasa relax. Bila duit tak ada, susah hati. Balik rumah serabut. Kat office serabut. Moody. Maksudnya hati dia tu memang dibeli oleh duit, dibeli oleh dunia, dipenuhi dengan duit. Masya Allah. Ada orang tak ada, duit sikit je, tak banyak. Saya jumpa ramai orang macam ni. Gaji kecil-kecil je, kerja biasa je. Kalau dekat sekolah tu jaga. Lepas tu tukang kebun, tapi relax. Pakcik, anak berapa orang? Ada 6 orang. 6 orang ke 7 orang? Semua sekolah lagi. Isteri kerja? Tak kerja, Ustazah, tak kerja. Lepas tu cukup ke? Sebab Darul Ulum, kita tahulah gaji berapa tukang kebun. Kita tahulah gaji dan 1,000, 1,100 macam tu je kan. Saya kata, cukup ke belanja anak? Ramai tu. Alhamdulillah Ustazah cukup. Bawa motor buruk je, apa semua. Tapi senyum. Senyum selalu. Buat kerja senyum, kemah, bersih, senyum. Saya kata, ya Allah bahagianya dia. Dia tak kejar dunia, tapi seolahnya dalam diri dia tu yang tercukuplah. Anak sihat Ustazah, isi saya pun baik, hari-hari masak, apa lagi nak Ustazah. Dapat pergi solat 5 waktu cukup, pergi berjemaah. Ni masuk hidup relax macam tu kan. Kita kata ya Allah bahagianya, tenangnya. Tapi kita yang Allah dah bagi lebih, Allah dah bagi banyak kan. Dapat kereta ni nampak yang lebih besar, betul kan? Dah dapat yang besar kita nak tu. Contohlah kan, bawa kancil kan. Cukup tak dengan kancil? Tak cukup kan? Nampak Myvi. Dah dapat pun Myvi, cukup tak dengan Myvi? Tak. Lepas 2-3 tahun, besar sikit Alza. Contohlah kan. Semua Pro 2. Lepas Alza nampak pula Arus. Pro 2 lagi kan? Bang Arus kan? Menempuh Arus bang. Laju. Okeylah usaha beli Arus. Agak-agak berapa lama bertahan? Kalau hati tak ada, syukur. Subhanallah. Ada orang syukur, kancil pun dia dah happy. Dia buat lawa Hello Kitty lah, itulah, inilah. Kita kata kancil je kot. Berabi banyak macam mana. Dia modify kan. Tapi dia rasa memang dia happy dan dia cukup dengan kancil tu. Masya Allah.